Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey. Hari ini kita ada di Kota Raya, tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur. Kita akan buat terjahan, kita akan tunjukkan kepada seluruh rakyat Malaysia macam mana kelemahan sistem pentadbiran melibatkan PBT. Sebab tadi semasa saya live tadi, saya dah bagi tahu bahawa ini adalah kelemahan melibatkan PBT. Bagaimana kita telah keluarkan kerajaan ini keluarkan PBT telah keluarkan 20 lebih perniagaan yang memang tidak boleh dioperasikan, dimiliki, dimonopoli, diberniaga oleh warga-warga asing. Antaranya adalah melibatkan penjajah, melibatkan kedai-kedai runcit, melibatkan sektor peruncit, melibatkan aksesori telefon, melibatkan kedai-kedai gunting rambut, melibatkan tekstil, melibatkan perabot. Ini semua adalah perniagaan yang tidak boleh langsung warga-warga asing menjajah ekonomi. Tetapi sekarang ini saat lagi kita nak tunjukkan lambakan kedai-kedai ini yang ada di tepi-tepi jalan, yang ada dalam kompleks. Semua ini adalah lambakan pendatang asing, warga asing yang berniaga. Mana pi penguat kuasa, mana pi pegawai di BKL, mana pi ahli majlis, mana pi ahli majlis dalam ahli majlis bandaraya. Mana pi? Ini yang kita nak bagi tahu. Cukup 3,000 orang view kita akan terjun. 3,000 orang kita akan terjun. Kita akan pergi, kita akan terjah, kita akan tunjuk Datuk Bandar perlu datang ke Bandaraya. Dan saya dah buat survey, kita dah tunjukkan bahawa bukan puluhan tahun mereka menjajah di dalam negara kita, di Kota Raya ini. Hanya sekitar tahun 2010 baru mereka mula bertapak dan menjajah di Kota Raya ini. 2010, sekarang ini 2023, baru 13 tahun. Macam mana 13 tahun? Buat apa? Di BKL buat apa? Datuk Bandar buat apa? Ahli majlis buat apa? Pegawai-pegawai dalam bandaraya ni buat apa? Kita nak bagi tahu. Rakyat tempatan berniaga, rakyat tempatan buka kedai, hampa ambil barang, hampa rampas, tutup kedai, bagi susah warga-warga negara kita berniaga. 3,000 view sekarang ini ada. Kita bangkit, kita akan jalan, kita akan terjah, kita akan tunjuk. Selepas tu kita minta Datuk Bandar jawab. Kita minta wartawan tanya kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur apa yang dia buat. Teruskan share dulu. Saya ada di Kota Raya sekarang. Kita ada di Kota Raya. Cuba bayangkan 2010 dia orang datang, mula-mula kerja, dia orang tengok, dia orang survey tempat, dia orang ambil peluang. Selepas itu apa berlaku dalam 13 tahun? Habis lingkup jahanam negara kita. 100 lebih orang habis lingkup negara kita, habis lingkup. Habis dia orang semua sektor. Betul ya? Semua sektor dia orang kawal daripada peruncitan. Bukan sekadar peruncitan, kedai makan, bukan kedai makan, melibatkan tekstil, bukan tekstil, melibatkan aksesori telefon, bukan aksesori telefon, disko, kelab malam, rumah urut, semua ni dia orang kontrol. Dia orang tak perlukan hampa boykot lah. Dia orang tak perlu. Dia orang hanya berniaga di kalangan rakyat dia orang pun cukup. Dia orang dah boleh cari makan. Siapa kawal dia orang? Siapa kontrol dia orang? Siapa ambil hapuan kepada dia orang? Mana penguat kuasa? Mana penguat kuasa yang duk pergi terjah, yang duk pergi tutup perniagaan orang kita, berniaga nasi lemak. Ni, warga asing berniaga ikan tepi jalan pun ada lah ni. Warga asing berniaga ikan tepi jalan. Rakyat kita berniaga, mai dengan terak, dengan anggota yang ramai, tutup, angkat. Tapi warga asing berniaga, tutup mata. Sekarang saat lagi, baru 1,000, lagi 2,000 kita pergi. Come on, share semua. Ini bukan senang kita main Kota Raya ni. Nadi Utama di sini dikatakan tempat Bangladesh. Bangladesh kawal Kota Raya. Dia orang ludah merata, semua tak ludah depan DBKL ya. Ludah depan DBKL, saya rasa ludah depan pejabat Datuk Bandar, ludah depan pejabat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, baru hampa akan main. Sebaik lepaskan depan ludah tepi jalan, hampa menyusahkan rakyat, hampa tak main. Betul. Come on. Share ramai-ramai. Kita ya boleh gerak lah. Mana ni? Ya, boleh. Budak ayam mana? Nak pergi, jom. Budak ayam mana ni? Ada, panggil dia orang. Pegang phone aja, pegang telefon. Okey, cepat kita nak gerak. Kita nak bergerak ni. Kita nak masuk ke dalam ni. Kita nak masuk.
Dia ngomong tadi. Di Parking tadi. Kota Raya ni Bangla dah termasukkan satu tempat yang digelarkan nama apa? Bangla Market. Little Bangla. Kota Raya ni Little Dhaka. ni Ayah Halim kita beritahu. Kota Raya dah jadi Bangla Market. Ya. Rohingya tuntut Selayang. Bangla tuntut Kota Raya. Pakistan tuntut Sentul. Mampulah lama-lama. Lama-lama rakyat mampulah. Warga negara mampulah. Jom. Sahabat pegang phone. Apa nak pegang phone? Bagi siapa-siapa ikut kita pegang telefon. Kita pegang dia. Mak Aizat. Pegang phone. 1.4. Jahanam. Belum. Okey kita mula gerak. Kita bergerak ni alam ni. Kita nak bergerak semalam ni jalan silang Little Dhaka, Little Dhaka. Berjalan. Okey, kita mula gerak. Kuning. Okey, kau ni jom. Okey, 1.4. Okey, sampai di depan situ kita akan jadi 3,000. Selepas tu jadi 14,000. Jom. Share. Nak bergerak ni. Jangan. Pergi. Pandai nak pegang tu. Jom. Ambil view Muhammad cantik kamera. Naik ke turun? 1.9K. 1.9 tak mau bagi 3,000. Bagi 3,000. Bagi cukup 3,000. Kita pergi ke lorong dulu. Kita pergi ke lorong. Selepas tu kita pergi buat terjahan. Kita lorong kita tunjukkan macam mana dia orang boleh berniaga dengan mudah tanpa ada pihak berkuasa, tanpa ada pegawai, tanpa ada anggota daripada bandaraya. Okey. Come on. Say like that screen. Jangan tinggalin. Tidak. Kita pergi ke depan restoran Bangladesh tu. Oh. Ada juga. View bagi 1,000 lah. Semangat sikit. Aduh. Ini 400 orang, 500 orang. Tengok buat apa. 1,000. Ramai-ramai. Little Bangla. Itu Bangla. Yes. Dengan orang ni. Kita goyang ni. Kita nak goyang ni. Kita ada di Little Bangladesh sekarang. Okey, kita nak bagi tahu kalau kehadiran dia orang yang ramai di sini sebagai pelancong untuk dia nak beli barang, kita tak kisah. Tapi bila dia orang ada ramai di sini, dia orang jajah ekonomi, dia orang buka perniagaan, dia orang berbelanja, rakyat Malaysia sekupang tak boleh dapat, semua dia orang balun, dia monopoli perniagaan. Jom.
Tolong buat orang saja sini. Kita goyang, kita tak goyang dia. Kita fokus lagi bawah. Nampak tu. Okey. Saya bagi tahu. Enggak, saya cakap sikit ya. Saya cakap. Tadi saya bagi tahu bahawa kedai-kedai melibatkan sektor makanan dan peruncitan macam ni cashier tak boleh ada warga asing. Tapi di BKL tak buat kerja. Di BKL tak buat kerja. Pegawai-pegawai di BKL tak buat kerja. Ahli majlis tak buat kerja. Macam mana boleh meniaga sedangkan keluar oleh di BKL? Jalan. Ini bukan wayang. Jalan. Boleh keluar ini. Boleh di BKL. Tak boleh menjajah, tak boleh buat dalam perniagaan runcit, dalam perniagaan makanan tak boleh. Tapi terus dia orang buat. Jom kita tengok. Jom. Ingat show. Pasal Bangla tu tadi katung punya Ustaz. Say, aman lagi say. Kepala otak ya. Ni bila mereka bawa keluar boleh buat iklan dalam bahasa Bangla. Kalau boleh buat iklan dalam bahasa luar, bahasa Bangla, lepas ni kita minta di BKL keluarkan surat perkeliling semua bahasa boleh buat. Iklan duduk dalam negara minta semua sekali buat. Okey, kalau ada undang-undang, kalau ada peruntukan yang di BKL bagi, yang Bandaraya bagi, yang Datuk Bandar keluarkan, sila bagi tahu kepada rakyat. Boleh buat iklan, boleh buat announcement macam ni. Kita cuma dedahkan rakyat Malaysia. Sekarang ni rakyat Malaysia mempunyai tanggungjawab. Rakyat Malaysia ni mempunyai suara untuk bagi tahu kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bahawa kita sekarang ini kena bangkit, dan saya nak tunjukkan ini adalah bentuk penjajahan ekonomi dalam negara kita. Mana ni? Pasal raya. Iklan tu ada tengok pertukaran wang. Pertukaran wang. Iklan dia buat. Mana yang jual piring tu? Mana yang jual piring tu? Ke kanan. Kanan. Saya beritahu kat Datuk Bandar, saya beritahu kita tak ada kuasa, kita tak ada autoriti untuk tutupkan perniagaan, untuk hentikan perniagaan ni, kita tidak ada. Kita tunjuk kepada rakyat negara kita, ini adalah penjajahan ekonomi yang berlaku dalam negara. Jika ini semua kita tidak bangkit, kita tidak suara, macam mana rakyat cari makan, macam mana kita nak survive, macam mana kita nak hidup? Ini melibatkan perniagaan, ini melibatkan ekonomi. Say semua say. Ni macam mana kedai runcit ni? Oh, jom. RM10,000 bagi lah, jalan. Naik pula. Ambil sembok semua, ambil sembok. Sembok dah masuk sini dah macam banyak. Segala sembok macam apa lah. Macam kita pergi masuk negara dorang lah. Ni apa kejadah ni? Ini burma ni. Tulisan semua penuh. Ni burma. Macam kau pergi negara dorang. Alamak Ustaz. Okey, kita tolong type screen lah. Kita kena violence lah. Kita dah kena violence. Okey. Ini apa sembok macam ni? Siapa yang boleh faham sembok macam ni? Siapa yang boleh faham sembok macam ni? Cuma kita nak bagi tahu kepada kita punya kerajaan sekarang ni kita bukan buat gangguan kepada
kepada mana-mana warga asing. Cuma kita nak bagi tahu, kita hanya dedahkan, melibatkan hak dan tanggungjawab kita sebagai rakyat. Ini yang kita dedahkan. Kita memprotek, kita melindungi hak kita, hak rakyat. Saya rasa Menteri Komunikasi, Multimedia dan Digital, Fahmi Fazil, perlu alert, perlu prihatin dalam isu ni. Sebab ini melibatkan isu negara, isu rakyat. Kita dah tak boleh tahan. Kalau ada di sini 5,000 lebih yang tengok view kita, tolong tap screen, tolong tunjukkan kepada kerajaan bahawa rakyat dah tidak boleh terima dengan penjajahan sekarang ini. Rakyat dah tidak boleh terima dengan keadaan sekarang ini. Mereka bukan datang sebagai pelancong, mereka bukan datang sebagai pekerja, mereka datang menjajah ekonomi kita. Mereka buka setiap perniagaan, mereka jajah setiap sektor melibatkan peruncitan. Apa yang kita ada sebagai rakyat? Bagaimana rakyat negara kita nak cari makan sedangkan semua ini mereka monopoli? Mereka berkahwin menggunakan nama-nama isteri, bukan untuk perkahwinan semata-mata, tetapi untuk membuka perniagaan atas nama-nama isteri mereka. Ini yang berlaku. DBKL tahu, PBT mana-mana tahu, Kementerian Perumahan tahu, KPKT, Kementerian Perumahan, yang kontrol melibatkan permis. Semua ini mereka maklum. Mana Menteri KPKT yang baru sekarang ini? Menteri KPKT yang baru tengah komen. Tolong tengok Menteri Sumber Manusia, tolong tengok Perdana Menteri yang sekarang ini nak membela nasib rakyat-rakyat marhin, nak membela nasib perniaga-perniaga marhin. Sekarang ini sila bangkit, tengok keadaan penjajahan yang berlaku di Kota Raya. Bukan sekadar di KL, tetapi di merata-rata tempat. Kita cuma dedahkan sahaja. Jom. Lek. Banyak lah semua. Ni rumah cik. Ada pub ni. Ada kelab. Kelab malam, kelab Ada disco. kelab. Ada kelab malam. Kalau restoran, okey bos, you mau cakap apa? Bagi tahu sikit. Ini apa you buat, di pada mana? Ini 1,000 orang ada seorang ni. You cakap dia boleh. Selamat tinggal hari ya. Okey. Nama saya Babu. Ini restoran makanan lah. Kedai makan dengan jual ini saja. Lain tak nak apa-apa. Kalau kahwin boleh sewa sini ya. Mau kahwin, mau meeting, kalau apa macam dia mau buat macam mana kalau kahwin, semua boleh lah. Jadi semayang apa-apa kalau dia orang boleh cerita. Event lagi kalau susah punya orang kita tolong lah. Kita NGO macam ni lah. Ada apa lah kita semua tolong lah. Ya, you pada mana? Saya Asal memang. Asal Myanmar. India. Myanmar India. Sekarang kita bagi faham sekarang. Okey. Kita buat ini isu. Kalau dia orang ada permit, kalau dia orang masuk secara sah, dia orang boleh berniaga secara ini, kita tak nak kacau. Ini biasa. Kita hanya kacau melibatkan pendatang haram, melibatkan berniaga tak ada lesen, tak ada permit, suka-suka berniaga, melibatkan pelarian. Pelarian pakai kad UNHCR, tak boleh berniaga, tak boleh buka kedai. Sekarang you pakai permit kah, you pakai kad kah, you pakai pasport? Saya beri visa. 10 tahun dia main visa. Tapi saya nak bagi tahu. Beri visa, orang bini orang sini. Okey. Dan nanti dia bini datang, saya balik lah. Ya. Dia jaga anak. Itu Okey. pasal saya datang. Okey. Pekerja tanah sini simpan. UNK ke apa ke satu pekerja tanah. Okey. Saya juga sendiri jaga lah macam ni lah. Okey baru saya bagi tahu. Ya, Pak. You buka sini. Ya, Pak. You masa buka apply permit lesen daripada DBKL, betul ya? Betul. Okey. DBKL masa you minta permit, DBKL ada bagi tahu kan, warga asing tak boleh berniaga duduk cashier dalam kedai. Ada tak? Betul. Ada. Betul lah, saya bagi tahu. Betul. Sekarang kita bukan DBKL. Ya, saya Kita tahu. cuma NGO. Saya tahu. Kita cuma Okey. NGO. Abang saya satu tunjuk balik. Okey, mari. Jom. Saya nak tunjuk putih. Lek.
Lag lah. Main player tu lag apa ni? Aku tengok handphone pun jadi lag ada bodohnya handphone ni. Lagi satu. Share lagi. Selamat jumpa lah bang. Saya selalu jumpa sama abang tu, abang punya tim lah. Selalu saya nampak itu WhatsApp. WhatsApp kan itu Twitter pun ada. Kadang-kadang ada. Ini bang punya office. Saya tolong orang susahnya orang makan duit ada mati. Semalam satu orang mati, besok pergi ambil lah. Itu dia punya mayat semua free. Cara pergi. Satu sim. Itu saya tolong sini Malaysia. Apa yang siapa orang yang mati ke apa kan kita tolong. Tak ada masalah. Ini terang. Saya office juga. Saya bikin macam ini lah. Ini saya tolong lah. Okey, ambil tu sudah lama 10 tahun. Lama, lebih itu immigration dan pegawai. bukan. Kita apa yang boleh Slow tolong. gerak kamera. Kita apa Orang yang boleh tengok. apa yang boleh tolong, saya tolong. Betul. Itu pun saya ada. Lagi ada SS sama ada. Tapi kita tak ada masalah lah. Bila-bila boleh Myanmar ada Tamil juga? Myanmar saya sudah. Myanmar ada Tamil juga. Minimum orang Tamil juga. Cuma kita tahu itu Myanmar Chin kan. Banyak ada Myanmar Kachin Kaya Kayin Chin Mo Myanmar ya kan Syak. 8 bangsa ada. Baru saya baca ini satu akta yang boleh ya? Boleh? Ini syarat pelesenan tengok Datuk Bandar Kuala Lumpur, sebab tu saya bagi tahu kita mai sini. Kalau you betul you tak ada masalah. Tapi kalau you tak betul, ini bukan kita yang akan buat judge. Kita tak nak bagi you keadilan ke, kita tak bagi you hukuman ke, kita tak bagi nilaian, bukan kita. Ya betul. Kita akan mai. Ini ribu-ribu sekarang netizen ada. Banyak ramai orang. Ini nanti juta orang tengok. Sebab apa saya mai? Kalau dia orang betul, dia orang betul, bermakna netizen perlu bagi komen yang betul. Ya, betul. Dan sebab apa ini akan terpalit dengan Datuk Bandar. Tengok syarat-syarat pelesenan Datuk Bandar punya ada nama di situ. Okey. Datuk Bandar Kuala Lumpur berhak mengenakan syarat-syarat tambahan sebagai langkah kawalan perniagaan dari semasa ke semasa serta mengambil tindakan berdasarkan undang-undang dan akta yang diguna pakai dengan jabatan agensi luar yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan. Okey. Ini melibatkan, saya tak mau baca di bawah, tapi saya nak bagi tahu setiap permis di mana-mana dalam kawasan bandaraya adalah di bawah Datuk Bandar. Ada. Mesti ada. Ahli majlis ada mai ke? Ahli majlis. Ya. Ahli majlis bandaraya ada mai. Okey. Okey, kalau ahli majlis mai pun perlu tengok. Saya tak mau cek sebab dia bagi SSM, dia bagi ini, dia bagi kita tunjuk bahawa ini adalah lesen. Ini adalah lesen pembangunan perniagaan di bawah Datuk Dewan Bandaraya. Okey, dia ada lesen Okey, saya nak bagi tahu. Sekarang ni walaupun dia ada lesen, dia pun tahu bahawa cashier, bahawa pemilik owner adalah nama isteri kan? Nama isteri. Owner mesti ada. Dan saya beritahu, saya turun sekarang ni nanti di bawah. Ramai semua kedai-kedai akan tukar daripada warga asing duduk cashier, sekarang nanti ada token duduk cashier. Okey? Kalau you buat secara sah, secara betul, mesti you tak suka dia orang buat secara salah. Sebab you bayar lesen. Betul ya? Okey Babu terima kasih. Jumpa lagi. Saya suka juga. Baik. Orang yang ikut betul saya akan suka. Semua orang akan nampak. Jom. Baik. Sekali lagi. Bila-bila abang sama saya satu gambar. Boleh. Ini macam abang susah dapat. Okey kan? Share dulu. Share lagi. Tadi share yang kita mau kerja lagi. Share lagi. Okay, saya nak bagi tahu. TikTok jangan bagi volunteering. Sebab kita tak bagi masalah. Kita hanya bagi tahu apanya hak negara kita punya, apanya hak rakyat kita punya. Okey? Satu ambil gambar. Satu gambar. Abang yang bukan apa? Okey. Baik, ni ayah Alif. Baik. Ini kanan lah. Okey. Ayah. Share. Come on, share. Lari ke bawah. Share. Itu aja ada gambar kan. Saya buat live. Okey, teruskan. Okey, bang. Ya, bang. Thank you. Jumpa lagi. Bang, minum. Tak apa. Terima kasih. Satu can. Okey, bro. Minum. Okey, bang. Terima kasih. Share pun.
rancak elok. Cuma malah je. Boleh pula rancak elok. Dan sini lah adik rancak elok lah. Apa lah. Ayo, jawab. Okey, bawa ni jom. Inilah yang pakai sirih tu. Tengok, ambil sirih semua duduk ni. Betul. Ambil kapal ni. Ini apa? Ini apa ni? Sirih bro. Jadi sirih ni. Mana ada penjuru. Cuma ada sirih. Penuh sirih. Ini apa? Jangan ni jom je. Ini apa? Sirih ni. Jom. Budaya pemotor ni. Sirih bro. Budaya. Budaya sirih ni. Budaya sirih. Sirih. Apa ya? Kalau Datuk Bandar, ahli majlis bandaraya, pegawai majlis rasa kalau macam ni betul dia orang buat, rakyat menilai. Tapi kalau rasa tak betul pun sila ambil tindakan. Kita hanya bongkarkan. Kita sebagai rakyat ini hak kita nak tunjuk, bukan di sini. Seluruh negara perlu bangkit bongkarkan. Mari saya tunjuk, mai. Tengok Kak, abang. Sekejap saja, so saya bagi tahu. Rakyat saja menilai. Saya tak nak menilai. Saya tak nak bagi tahu apa. Kita hanya bongkar. Yang buat nilaian adalah kerajaan. Yang ambil tindakan adalah kerajaan. Kerajaan yang punya authority. Kalau kerajaan tak ambil tindakan, tak ambil apa-apa sebarang tindakan, rakyat selepas ini akan menilai. Ini yang saya bagi tahu. Okey. Kita dah tahu dah bila kita turun 1-2 kedai semua akan berubah. Daripada color hitam menjadi color putih. Daripada tauke tak ada akan ada. Tetapi saya nak bagi tahu ini permulaan yang kita buat untuk kerajaan, untuk Datuk Bandar menilai. Kita tak mau tuduh, ini biar rakyat yang menilai. Tadi kita tengok tadi sebab itu membukti kakak. Betul kan warga asing tak boleh duduk cashier? Betul tak betul? Betul tak betul? Tak apa, baik dia kalau kita betul tak apa, tak payah takut kalau kita betul. Betul kan kak? Saya beritahu kak. Nampak? Ini kita bagi tahu sebagai ini adalah hak dan undang-undang yang dikeluarkan oleh DBKL, bukan oleh kita. Tak boleh bagi kedai di monopoli 100%. Ahli majlis mainkan peranan. Oh, bagus. Okey. Bagus. Kita tak mampu main hari-hari. Hari-hari ni tak mampu, cuma kita bongkarkan isu saja. Tauke dok counter. Semua tauke dok counter. Hari ni tauke tak sakit perut. Hari ni tauke tak pergi beli barang. Hari ni tauke tak balik rumah. Hari ni tauke tak sibuk. Hari ni tauke tak sakit. Semua kedai ada tauke, semua kedai ada warga negara. Ini kalau selalu pegawai-pegawai DBKL mainkan peranan, kalau selalu ahli-ahli majlis rajin-rajin gunakan kuasa mengikut undang-undang, saya rasa akan selesai, akan aman. Tapi ini semua rakyat menilai apa yang berlaku. Oi. Ya, cashier kita ada. Bang, duduk terus kedai ni Jangan begini Betul bang? Saya beritahu betul tak cashier kena duduk rakyat tempatan? Betul tak betul bang? Jalan. Alah, sibuk. Ingat ni show. Tengok, saya beritahu. Cashier mesti rakyat negara ni. Mesti orang Malaysia. Kalau di BKN, saya beritahu. Kalau Menteri KPKT, kalau Dewan Bandaraya berikan kepada kita NGO, berikan kepada kita authority untuk kita boleh buat semakan, boleh buat terjahan, boleh tengok lesen-lesen dia orang, saya rasa ramai aktivis-aktivis akan turun dan buat kerja ni. Sebab kita tidak ada kuasa, kita hanya bongkar. Rakyat boleh desak kerajaan untuk terus buat kerja. Jom. Mana ya? Show ke? No. Adakah kau menjadi orang terkenal? Dia apa sirih? Ni Ayah Halim 30 tahun duduk di sini. Macam rasa dia orang berniaga macam mana? Macam niaga okey tak? Satu hari niaga berapa banyak?
Ada sikit. Model perniagaan macam mana Haji satu hari? Berapa Haji keluarkan model untuk beli rolling perniagaan? Bos, saya ambil gambar makcik. Tak masalah, makcik jaga cashier makcik. Makcik jaga cashier. Okey, tengok makcik kita rajin jaga cashier. Bos orang Melayu, dia orang ni pekerja. Dia orang ni orang Burma kat makcik. Orang Bangla, okey. Dia orang Bangla. Dia orang menjaga. Dia orang buat macam ni. Saya rasa rakyatlah yang nilai. Adakah makcik ni mai kerja, duduk sini, rakyat menilai. Kita hanya mai ziarah nanti ya. Baik. Okey, terima kasih. Gunting rambut. Okey mana? Kena dibicara betul. Okey, baik. Pada mana baik? Rohingya, saya angkat gambar sikit lah. Jalan. Okey, bagi jauh sikit. Okey, so kita melibatkan perniagaan gunting rambut. Baik, ramai kan Rohingya berniaga sini? Gunting rambut saya mau tanya gunting rambut ramai kan? Orang kat depan lah. Satu orang lah. Cakap betul-betul. Satu orang lah. Sini ada. Jalan. Okey. Gunting rambut tak ada masalah. Dia nak gunting okey. Tak ada hal punya. Dia boleh gunting rambut sebagai manusia. Dia mesti kena potong rambut. Tak ada hal. Saya nak beritahu. Ni sahabat kita ada dalam ni. Dari mana bos? Rohingya. Dia duduk macam ni dalam kedai gunting rambut. Tak ada masalah. Sebab dia ada kad UNHCR. Ada kad weh. Ada kad. Ada kad dia bawa songkok macam rakyat tempatan. Hari tu Bangladesh bawa songkok pun macam rakyat tempatan. Dia tak ada masalah. Tapi saya nak beritahu. Kalau gunting rambut, dia Rohingya, dia gunting rambut. Tak boleh. Kedai melibatkan sektor gunting rambut tak boleh dibuat oleh warga asing. Okey, yang ni saya nak bagi tahu. Kalau hangpa nak kata apa, katalah. Tapi saya nak habaq Rohingya tak boleh buka berniaga macam ni. Taukeh dah tak ada? Okey, terima kasih. Sudah berapa lama sini duduk? Duduk mai sudah berapa lama? Taukeh warga negara mana? Malaysia, India, Melayu, Cina, apa? Okey. Memang Taukeh memang Melayu. Jom. Terima kasih Terima kasih. Tutup kedai baik. Takkanlah buat puli tengah kau ni. Orang Malaysia pengkhianat kan kau ni. Oh. Siapa yang salah? Orang tempatan, orang Malaysia yang bagi nama Malaysia, yang bagi nama Malaysia. Malaysia potong daging ada sini. Daging ni potong ada. Akak baru main kah? Tadi kita main lalu tak ada akak. Tadi keluar kah? Ada sini ya? Memang ada, selalu ada sini ya? Betul. Masalahnya double standard. Kalau orang kita berniaga, kalau orang kita berniaga, laju je kena nampak. Tapi kita nak bagi tahu, kita cuma up video saja. Sebab yang ni bukan kita punya kuasa. Kita ni mana-mana. Okey, kenyataan atau sabu dili. Apa dah baik, saya kontrol. Betul ya? Dia orang tempatan. Okey, cakap sini, tak nak kerja. Warga negara Malaysia. Malaysia pergi penjara balik dari kerja lah. Ini memang memusuh lah kita. Dia orang bagus lah. Macam tu masalah lah. Malaysia kita minta sedekah lah. Dia orang buat kerja gerai lah. Kita cuci pinggan lah. Macam tu lah kerja dia. Apa kerja penjara pula? Penjara lah. Aku buat salah, aku ambil lah. Kalau keluar dari kerja, dia orang ada gerai, kita basuh pinggan pun tak boleh. Kita pencuri. Dia jadi baik, kita jadi jahat. Betul. Apa Malaysia mana tu pula? Betul. Itu dia cakap. Okey. Ini kita cakap rakyat Malaysia. Kita cakap, you cakap apa you mau cakap tak kualiti cakap sini. Ni orang mana? You orang sini. Tadi. Okey. Kenapa nak ke video? Tadi you cakap apa ya? Ni orang mana? Sekarang you cakap di sini. Sabar cakap. You berani? Okey. Dah you cakap. Sabar cakap. You berani Cakap. Dia ugut kita pula. Macam ni dia cakap dah. Tadi kita tanya, dia duduk elok-elok, dia cakap baik. Tadi pun dia tahu kita ambil video. Dia cakap elok saja. Dia duduk bangku, dia cakap elok saja. Tapi bila dia ada telefon Taukeh,
dia cakap macam ni pula. Dia mula marah kita. Mana pekerja ada Bangladesh tadi? Kita tak tanya pun tadi mana pekerja dia. Dia pergi mana? Sebab tu kita bagi tahu. Tadi abang ni bagi tahu betul. Dia orang main masuk, dia orang meniaga, dia orang jaga semua. Selepas tu kita jadi apa? Kuli kah? Kita jadi bangsat kah negeri kita, negara kita? Kita jadi kuli kah? Ini kita kah? Mana pekerja dia tadi? Pasal apa? Tadi dia cakap elok. Bila dia telefon tauke, pasal apa dia cakap macam ni? Tu pun kita tak bagi tahu kedai nama apa. Apa kita minta abang. Tembok betul tak? Lagi. Tulis pun dah tengok ambil. Lagi Bandaraya bagi kah? Tadi pun kita tak bising mengenai tulisan. Sekarang ni apa? Tengok. Tulisan semua boleh tukar. You mari dekat-dekat ambil video kita. Tak payah ambil jauh. You ambil video kita. Dekat-dekat kita main. Kita tanya you elok-elok. Jangan bising sini. Kita tanya you elok-elok. You jaga you punya kedai cukup. Ini jalan raya. You jaga you punya kedai. You jaga you punya kedai saja. Apa ni apa? Apa you cakap? Tadi you cakap elok. Sekarang apa saya cakap? Macam? Lu siapa? Pasal kau bising. Kerja mana? Kita main negara, kita kan macam. Lu siapa? Apa? Ini kita buat negara. Jangan bagi orang macam you masuk. Kita tadi cakap elok-elok saya dengan dia. Tapi bila dia telefon tauke dia suruh bising. Dia turun tauke dia naik minyak. Pasal apa? Kita pun tak tahu. Jom. Kita ada video sekarang dipanggil dengan tauke main. Ambil dia kedai terang nama. Potong daging semua di sini. Ambil kuasa tu letak. Datang orang di tempat. Kedai Bangla semua menjaga kan? Itu kedai Bangla semua menjaga kan? Dia mega. Dia Alibaba kan? Bukan Malaysia punya orang kan? Sukalah perempuan dia. Dia saja itu perempuan. Tadi bandaraya ada samban. Ha? Tadi bandaraya ada samban. Dia tadi ada single license. Tadi ada dia. Ada saman. Itu saya beritahu tadi. Saya sini lalu saya Tadi sama mana? Mana bandaraya dia kena samaan? Itu kedai salah. Yang video saya lah. Tak apa. Saya tengok lalu video bosnya. Kita betulnya kita mesti supportnya. Itu berarti dia tak betul. Kalau Bandaraya sama. Saya beritahu dia beritahu kalau kena saman lebih baik tutup. Dia tak boleh berniaga potong daging. Salah. Apa takut tak salah? Tak nak takut tak nak salah menjaga buat kerja. Ini kita bagi tahu kalau salah mau takut. Cara. Dia bukan saman, saya nak bagi tahu. Bandaraya jangan saman tapi perlu bagi sita kedai. Tapi bukan Bangla orang kerja mungkin saja tapi tak ada orang lain orang itu Bangla orang tak ada bisnesnya. Karena Bangla Itu semua kedai mesti orang Malaysia punya. Malaysia punya. Orang asing tak boleh buka kedai punya. Terima kasih baik. Nama apa? saya nama Muhammad Tanap. Kerja sini kan? Ada jalan-jalan. Jalan. Okey. Terima kasih Muhammad. Saya Baik. selalu tengok bosnya video. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya selalu tengok. Nanti masuk live. Janganlah. Saya tengok. Satu dunia tengok Ini kedai belakang. Kita tak mau masuk. Minyak kena nanti. Depan. Okey. Baik. Tak, lagi satu Ustaz. Mana ada India Malaysia nak jual lembu? Oh. Dia tukang sembelih lembu. Dia ke sembelih? Iyalah. Tukang sembelih dah. Kita kalau kita ada authority kita ada authority. Kita masuk, kita geledah habis. Bagi kepada kita satu authority, satu kebenaran, kita boleh buat kerja-kerja melibatkan sosial. Kalau kita setakat dedah tapi kerajaan tidur, tak guna. Rakyat bangkit sekarang. Semua tempat perlu bangkit pertahankan hak kita sebagai warga negara. Kita teruskan terjah lagi. Ikan dia aku buat Berapa ribu lebih. Sana berapa ribu? Berapa ribu? 4.9. 4.9. Okey. Sekali saya buat live, orang cabar kan dekat aku terakhir. Ni kita dekat aku terakhir. Dah buat salah, jangan cabar orang lah. Tu dia diam lah. Lagi dia buat salah lagi cabar Allah kita sampai. Cik, nasib baik taksi warga asing tak bawa. Kalau bawa tak boleh saya makan. Betul tak? Hai. Semua dah tukar. Bagus lah. Semua tukar. Okey.
Okey. Baik, okey. You bos dah. Kerja okey. Saya pun kerja juga. Kerja. Orang mana? Orang Malaysia. Okey, bagus. Okey Orang mana? Sini kerja kan. Saya bertanya satu soalan, saya mau piah. Banyak lagi orang tunggu kita. Satu soalan baik. Ini kedai runcit. Betul tak? You apply kedai runcit kan. Boleh potong daging dalam tak? Kita masuk tak apa, you lesen tak apa. Kita beritahu kan. Okey, kalau ada lesen you beritahu. Bandaraya tak ada lesen, dia kasih semua you lesen. Kita cuma tolong sama you orang. Okey, ini kedai runcit. Dalam dia potong lembu. Dia boleh potong dalam kedai runcit? Tak, potong dulu. Okey. Sini ambil dia potong. Dia ada lesen. Kedai runcit apply. Okey saya beritahu. Kalau dia orang ada lesen, mana kata dia orang buat kedai runcit, dia apply lesen untuk daging untuk sektor daging Kalau boleh dia orang meniaga, kalau tak boleh ini bukan kita punya masalah Ini bandaraya betul tak? You mau komen apa sini boleh komen sikit. Okey, biar ambil kakak. Tak mau okey Kita tak panggil you orang stop, you orang boleh berniaga, you orang beli, you orang mau bayar. Okey? Jangan ambil beli. Okey, boleh rugi. Bayar Okey. Oh, ini satu bos. Ini menjaga apa? Singkat. Sebab saya kawasan sini, dia kawasan saya. Oh, dua section. Itu daging. Sama-sama. Tapi Satu kedai kah? Daging. Satu kedai juga. Tapi ini section lain. Sebab Macam mana satu kedai boleh pecah-pecah? Okey. kita sambung. Jalan. Apa yang abang buat? Pasar okey. DBKL ada keluarkan pasar raya ataupun pasar mini. Yang ni bukan kita keluar. Ini DBKL sahabat ayu DBKL. 3,000 square feet, 3,000 meter persegi. 3,000 meter ni lebih kurang 10,000 square feet. Baru boleh jadi pasar raya, baru boleh berniaga. Tapi sekarang ni kedai ni, adakah kedai ni 10,000 kaki persegi? Yang ni minta DBKL mai upok. Selepas tu kita tak tahu apa nak buat. Cuma bila dia orang cakap ada lesen, dia cakap pasar raya hari ni Sebab tu saya beritahu DBKL keluarkan untuk pasar raya 3,000 meter persegi. Lebih kurang 10,000 kaki. Bukan bang, itu kita orang punya bos tu. Daripada ujung sana, dari sampai ujung sana, memang kita punya bos semua pasar raya. Tapi sebab pasal lockdown, kita punya bos jadi hak anak ini. Jadi pasar raya itu cuma kita buka macam ni lah, macam tu. Tapi Sebab daripada ujung sana sampai ujung sana, memang kita orang punya bos ni. Tapi kita pun duduk Malaysia ni pun puluhan tahun. Sekarang baru kita lihat macam ni. Apa pun kita serah kepada DBKL. Terima kasih. Okey, mai sini. Saya beritahu saya amat pelik Satu kedai apply satu lesen. Dia orang pecahkan. Dalam ni ada kedai melibatkan groceries, melibatkan peruncitan, barang-barang kering. Dan di sini pula dipecahkan melibatkan kain baju, toto, aksesori, telefon, SIM card. Dan dipecahkan lagi melibatkan daging, sektor melibatkan daging. Ini bukan pasar raya. Ini kedai melibatkan peruncitan. Kedai melibatkan peruncitan boleh. Rakyat Malaysia sekarang ni sedang ramai tau tengok. Rakyat sekarang ni boleh menilai tau. Pergi ke DBKL, bukan saya kena pergi. Pergi sendiri kepada DBKL, pergi jumpa Datuk Bandar, pergi jumpa pegawai-pegawai yang jaga sini, ahli-ahli majlis yang jaga sini, pergi tanya kepada dia orang. Boleh tak macam ni? Melibatkan sektor peruncitan ada wargasi. Melibatkan kedai-kedai di bawah 3,000 square feet. 3,000 square meter adalah warga asing buat. Sebenarnya ini adalah syarat-syarat yang dikeluarkan oleh DBKL. Kita minta tengok saja. Kita hanya bongkar. Korang ni pun melawak pun tak boleh. Aduh, jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana lagi ya? Ke kanan.
Cashier tak ada. Cashier dah hilang. Cashier pun dah hilang. Mak, Assalamualaikum. Saya tanya soalan ya. Mak, kita tanya. Sini Kota Raya. Tak ada bagi kesan ke kalau warga asing ramai berniaga di sini? Kita Malaysia ni orang. Kalau kita Malaysia ni orang, kita mesti tak mau warga asing buka kedai berniaga. Sebab kita mau rakyat kita. Semua bangsa agama Malaysia ni rakyat kita mau. Kalau dia orang buka berniaga ramai. Nama apa mu? Mau Abu Bakar Siddiq. Rasa apa sih? Takkan tak rasa apa? Saya faham betul dia. Kalau kita berniaga, ada susah kita tak susah. Ada apa-apa jalan. Setujukah kalau kita bagi semua rakyat kita yang berniaga? Penuh dengan orang ni. Penuh tak faham. Kumpul sini ya. Kita jalan. Jalan lagi. Jalan. Susah tak susah? Tapi pasal apa dia? Penuh. Okey, baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey ya. Nak makan dakar biryani ya? Dakar biryani. Baik, jom. Orang dalam ni ada 4,000 orang. Oh, semangat eh. Dia orang ni kalau dia orang berniat makan, kalau dia orang main makan, kalau dia orang tak berniaga, kalau dia orang main membeli, tak ada masalah. Sebab yang ni melibatkan negara kita, melibatkan kerajaan. Tapi sekarang ni kalau dia orang main sini, main berniaga, dia orang buka perniagaan, dia orang Alibaba kan lesen, dia orang duduk daripada cashier, pembantu kedai, tukang masak, tukang basuh pinggan, semua orang depa saya rasa yang ni adalah masalah. Okey, kita tengok. You Rohingya betul tak? Bangla. Tokek mana? Tokek keluar. Ya. Balik sekejap lah. Tokek dah sekarang. Tokek perut. Tokek dia Dia mana ni? Siapa jadi cashier? Cakap sikit kan. Malaysia apa Malaysia? Dan sekarang itu Malaysia mana ni? Itu keluar sekejap lah. Saya tahu dia keluar sekejap. Tapi siapa sekarang dia mau bayar duit? Siapa mau ambil duit? Tu tokek perut. Okey, saya mau beli ni. Angkat sama saya mau beli, saya mau bayar. Bayar sama siapa? Cashier. Siapa pagi-pagi kita mau bayar sekarang. Siapa cashier? Main angkat ni. Jangan tak angkat ni. Cashier sakit perut. Tiba-tiba cashier hilang sakit perut. Dah tak apa. Siapa angkat ni? Mai sini, kita mau bayar. Sekarang kita mau beli, kita mau bayar. Ambil satu. Cashier mana cashier? Cashier nak bayar. Kita bukan ambil tau. Kita beli. Mai cepat. Ini saya beli. Siapa saya mau bagi? Saya mau bagi free saya sama orang. Saya beli ya. Mai cepat. Siapa mau ambil duit? Cashier mai. Mana cashier? Mana cashier? Saya bayar. Siapa? Cashier mai cepat. Saya mau pergi lah. Saya dah lain kerja. Ada orang lah. Jangan orang makan free. Jangan makan free ya. Makan mau bayar ha. Saya bagi tahu. Jangan makan free. Makan mau apa? Cashier dah kaya. Makan kenapa? Kita nak beli barang, cashier pun tak beli barang. Okey, saya cakap. Bayar mana cashier? Saya mau bayar. Okey, mana cashier? Saya bayar sekarang. Cashier mana cashier? Tak boleh, kita bayar, kita kasih orang makan apa? Mana? Wih, semua tak mau ambil dah. Cashier dah kaya. Cashier dah hilang, makan free. Semua makan free. Wih, orang makan free yo. Yang salah sekarang. Salah tak kita mau bayar? Ini cashier. Kita bukan cashier. Apa? Nombor tu benda ni aja apa? Baik, mau kat mana? Dia pun tak boleh ambil duit. Jalan bar. Ini makan drama lah. Drama ni. Welcome to Dhaka. Bagus. Nama apa? Aminun. Okey lah sekarang. Jangan hentam semua kita. Orang mai duduk elok-elok. Orang kerja saja. Kalau salah polis pun tangkap. Itu ya, bukan kita. Kalau orang mai duduk, orang kerja, orang duduk elok-elok, apa masalah? Buat tak? Jangan kasih hentam kita. Okey. Penuh. Habis penuh. Ini hari kita jadi hati lah.
masalahnya ini kita jadi artis, peminat kita semua Bangla. Ada ke Mak Saleh ke awet-awet Mak Saleh minat ke? Mampu. Ini jadi cashier pun hilang. Cashier pun gaib lagi. Hilang cashier. Cashier hilang. Cashier lari. Cashier lari. Cashier lari. Cashier boleh lari. Orang beli barang bayar kan? Wah, ini hari boleh beli free tak ada cashier. Okey tak? Apa ini? Orang buat survey. Tak apalah, kita tunjuk saja. Kita bukan musuh dengan Bangladesh, dengan warga asing. Kita tak nak musuh pun. Cuma kita nak bagi tahu, duduk dalam negara kita, duduk elok-elok buat kerja. Jangan kontrol ekonomi, jangan jajah ekonomi. Sebab rakyat tempatan nak cari makan. Dia orang tengok ramai macam ni. Dia orang ramai macam ni. Dia orang makan di kedai dia orang. Dia orang membeli di kedai dia orang. Apa rakyat kita nak dapat? Jalan. Tulisan semua. Drama. Ini Tulisan semua. Bini kakak. Jalan. Cashier pun dah hilang lah cashier. Cashier pun dah hilang. Semua kerja hilang. Semua melibatkan warga asing. Cashier pun dah hilang lah. Baik, jangan buat macam tu. Penuh tempat doang. Ya, Abang. Kita tak nak kuasa pun. Tak payah tipu. Sebab kita bukan main hari ni duduk sini. Sebelum kita main pun, kita punya aktivis, kita punya orang, kita punya kawan, kita punya sukarelawan dah main tengok. Kita tahu kedai-kedai ni siapa berniaga, siapa punya, siapa yang operasi. Semua ni kita tahu. Inilah kita nak bagi tahu. Rakyat perlu berniaga. Tak guna kalau dia orang ada ribuan di sini. Kalau ada ramai warga asing. Tetapi kalau dia orang berbelanja, dia orang berniaga kepada warga dia orang sendiri, rakyat Malaysia mati. Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Sabah, Sarawak, Bumi Putra, Mampoy dan mati. Saya bagi tahu, kita tak boleh berniaga langsung. Dia orang semua berbelanja di kedai warga negara dia orang. Kita rakyat Malaysia buat apa? Kerajaan tak apalah. Ada gaji, bulan-bulan ada gaji. Bubuh duit di ATM, keluar duit. Peniaga-peniaga mati. Ni ada apa? Show lah. Jalan baik, abang, bagus. Okey, Mas. Tak payah membohong, tak payah tipu, tak payah bawa mai. Ini semua adalah kedai warga asing. Kalau ada lesen pun Alibaba tak betul. Di BKL hantar mai Kota Raya, saya hantar saya punya aktivis. Kita bagi sukarela kerja ikut di BKL, kita tunjuk bersama-sama dengan penguatkuasa. Kita tunjuk satu negara apa yang berlaku di Kota Raya. Cashier ada. Ini cashier ada. Ini cashier ada berani. Salam, bang. Macam mana, bang? Okey. Boleh? Kita buat macam ni, kita nak rakyat kita berniaga. Kita bukan, kalau kita biar, mati rakyat kita. Terima kasih, bang. Baik. Naik pula, 2-3 orang naik. Jalan, bang. Jalan. Ini bukan show lah. Jalan, tengok, bang. Jalan, bagi kami penuh, baik. Penjarakan sosial ada lagi ke? Okey, ya. Saya beritahu, kita buat. Jalan. Ini bukan show. Saya nak beritahu, Tengok. kita bukan gila cari followers. Kita bukan gila cari glamour. 5 akaun bank, 5 akaun saya dah kena ban dah. 4 akaun kena ban. Ban followers saya puluh ribu. Kita post di kita punya TikTok, jutaan orang tengok. Kita bukan gila followers. Kita cuma nak bagi tahu, kita nak sampaikan mesej kepada kerajaan bahawa rakyat kita sekarang tak boleh cari makan. Peniaga-peniaga kita sekarang terdesak. Dia orang kontrol semua sektor melibatkan peruncitan. Ini yang berlaku. Apa lagi Datuk Bandar tunggu? Mana pergi ahli-ahli majlis? Yang dibayar gaji bulan-bulan. Mana pergi pegawai-pegawai? Kalau orang kita berniaga 1 jam, 2 jam, mari penguatkuasa dengan terang angkat, angkut, susahkan rakyat. Tapi
Kalau warga asing berniaga, hampa tengok benda, nampak benda. Inilah melibatkan corruption. Kaunter semua saling kulit. Nasib kalau dia orang boleh buka niaga nyok, niaga ayam, niaga buah, saya rasa orang kita berjahanam, betul? Nasi bungkus. Yang ni adalah peniaga yang betul berniaga. Bila peniaga yang betul berniaga, dia orang tahu tekanan daripada warga asing ni kalau buka perniagaan. Adakah dia orang akan makan kedai kita? Kalau dia orang buka macam ni, perniagaan sama. Rakyat tengok benda di Sabito, di BKL tengok orang kita. Nasib baik hampa tak buka nyok, tak buka buah, tak buka ayam, tak buka ni. Kalau tak, saya rasa jalan. Jalan. Kita buat. Aku je lagi Bang boleh cakap. Jalan. Main kenapa ni? Tengok apa show lah. Betul lah sini ramai. Tapi kerajaan kita tak ada ramai. Dua. Masih. Assalamualaikum. Jom. Okey. Tanya pada lagi Mas. Aku buat live. Kalau berani datang Putrajaya kan. Elakak betul. Aku tengah buat live kalau pergi cabar-cabar. Kalau berani datang Putrajaya. Ini dah sampai. Aku sampai, aku masuk, aku halau lagi. Masuk tengok ramai-ramai. Aku masuk apa ramai-ramai. Aku telah seronok buat live tadi. Kalau berani datang Putrajaya. Kita datang tak tahu. Inilah kita nak bagi tahu suara rakyat Malaysia. Kita ada hak kita sebagai rakyat. Sebab apa dia takut? Ramai mana dia orang pun kita tak peduli. Kita ada hak kita sebagai rakyat. Kita bercakap sebagai rakyat. Yang ambil tindakan adalah kerajaan. Kalau kerajaan tak ambil tindakan, mampus bagi kepada kita kuasa kita tak ambil tindakan. Betul. Kita tahu. Dulu ni pok-pok kita, orang kita lepak sini. Dah di tempat diorang lah. Terang setengah botol mineral pun tak habis. Jadi tak boleh buat kerja. Hubungi kita. Ni Ustaz, tu lah. Tu apa hal tu? Mana sini tak ada? Sini, okay. Okay. Baik, thank you, okay. Ada mana-mana parti politik tak support dia. Ini ada mana-mana orang kaya bagi duit ya. Tak ada. Yang ni buat ni semuanya atas gambar ni sekarang. Ustaz, kita gambar sini. Boleh, bye. Saya nak kasih kamera. Ni 4,000 lebih orang ni. Ni kita punya Ayah Halim ada di Kota Raya 30 tahun lebih dah. Lebih kurang 30 tahun berniaga di sini. Antara peniaga-peniaga rakyat Malaysia, orang tempatan yang boleh survive di Kota Raya. Tu pun saya rasa
pun saya rasa nasib baik warga asing tak menjaga sup macam ni. Kalau tak dengan ayah-ayah Halim berbungkus balik kampung. Tapi yang mari sini, yang makan di sini adalah warga negara rakyat tempatan. Dia orang tak pernah main makan, dia orang akan makan di kedai dia. Dan saya nak beritahu, satu lagi saya nak beritahu, kita sebagai rakyat, kita perlu support peniaga-peniaga rakyat tempatan. Dan saya dah makan sup ni, memang saya daripada Pulau Pinang. Yang sup-sup di Pulau Pinang kita kenal, sedap, memang sedap. Tapi saya makan sup ni, memang terbaik saya beritahu. Sampai di Kota Raya, boleh main cuba terbaik. Kalau tak sedap, tak payah bayar. Dan tapi kalau dah makan, dia akan merindu. Pasti akan merindu. Kemarin saya makan sup, hari ini saya datang Kota Raya untuk makan lagi sup. Okey, terima kasih. Support. Lag ke? Line clear ke? Lag ke? Macam mana? Kita putus-putus sama sangkut ke apa ni? Beritahu. Komen. Akan sangkut ke apa ke apa? Kita dah settle buat terjahan kita tunggu respon daripada PMT ya. Kita settle, kita dah tunjukkan live. Okey. Terima kasih kepada semua yang lihat. Kita dah laksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat dan kita harap bahawa kerajaan perlu ambil tindakan sebab kita dah tak boleh tahan lagi terlampau teruk. Perlu dia ambil tindakan segera. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Yang mana yang baik itu daripada Allah, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri, daripada kelemahan kawan-kawan kita sendiri. Tapi inilah kita mampu buat sebagai rakyat, adalah kita mengambil satu tanggungjawab sosial yang kita buat demi negara, demi rakyat kita. Okey, siapa yang bagi gift, kita ucapkan terima kasih kepada semua. Perjuangan kita akan teruskan, kita akan kuatkan, kita akan mantapkan pergerakan kita di lapangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih.